Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan segala limpah dan kurnianya Allah Subhanahu wa taala beri peluang lagi pada kita dan masih lagi diberi usia yang panjang sampai kepada malam ini. Kita masih lagi boleh menghirup udara, menghembuh nafas dan mengecapi bagai-bagai nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita, yang tidak mungkin dan mampu untuk kita nak balas satu persatu nikmat dan kurnia yang Allah Ta'ala bagi. Hatta satu nikmat sahaja pun kita tidak boleh nak mensakat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang satu saja nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kamu, pasti kamu tidak akan dapat nak bilang. Nah, alhamdulillah, pada malam ni nya, kalau kira-kira kita bincang dengan Acu tu, beliau minta supaya kita baca kitab Bidayatul Hidayah. Nah, kitab Bidayatul Hidayah karangan bagi Hujjatul Islam Imamil Ghazali rahimahullahu taala. Jadi oleh kerana katanya belum lagi ada kitab. Nah, belum lagi ada kitab, mudah-mudahannya pada bulan depan lah. Katanya Acu tiap-tiap 29 hari bulan gitu. Tak kira hari apalah, kiranya kira 29 hari bulan lah. Kira 29 hari bulan tu kira kena kepada kelima, minggu kelima dah. 29 hari bulan. Dalam setahun ni kira-kiranya bulan 2 saja tak ada 29, sekat 28 saja. Nah, jadi insya-Allah lah, kalau seperti mana hak dimintanya nak supaya kita baca kitab Bidayatul Hidayah, itu kitab ni kitab permulaan bagi ilmu tasawuf sebenarnya. Nah, ilmu tasawuf itu ilmu akhlak. Oleh kerana pada malam ni kita belum ada lagi kitab, jadi pengisian pada malam ni nya sedikit sebanyak kita cerita atau kita kenal sosok pengarang kitab ni, iaitu Al-Imam Al-Mujaddid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Nah, oleh kerana orang kita ni jarang benar kenal ulama. Nah, banyak duk kenal arti-arti. Nah, banyak kenal si fulan, tokoh tu tokoh ni. Sedangkan yang berjasa dengan agama kita ni ialah alim ulama. Nah, kerana mereka ni ialah mempusakai ilmu para nabi. Nah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita sedia maklum, al ulama warathatul anbiya. Nah, para alim ulama itu ialah pewaris para nabi. Jadi Imam Ghazali
Ismuhu, nama dianya, huwa ialah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi. Nama IC dia sebenarnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi. Nah, tu nama IC-nya, kita duk sahurnya Imam Ghazali. Siapa kau kita pun nama anak kita pun Ghazali, Ghazali pun ada. Nah, macam-macam buh nama Ghazali ada. Nah, sebenarnya Ghazali itu nama tempat. Nah, kata setengahnya Ghazali itu ialah nama satu kabilah. Kata setengahnya ialah nama tempat. Nah, itu khilaf di kalangan ulama lah. Jadi nama IC dia sebenarnya ialah Muhammad bin Muhammad. Nah, ayah dia pun nama Muhammad juga. Tok dia pun nama Muhammad. Nah, moyang dia baru nama Ahmad. Nah, dah. Yukna bi Abi Hamidin, dikuniahkan dengan panggilan Abi Hamid, Abu Hamid Imam Ghazali. Wa yulaqabu bi hujjatil islami, dan dilaqab. Nah, digelar dalam pangkat agama ni sebagai hujjatil Islam. Tinggilah. Orang yang nak dapat gelar hujjah ni, syarat setengah daripadanya ialah kena hafal hadis sebanyak 400,000 hadis dalam kepala otak. Nah, bukan dalam laptop. Nah, ni kena hafal 400,000 hadis tu dalam kepala otak dia, kena ingat. Itu. Rendah lagi daripada hujjah ialah al-hafiz. Al-hafiz maknanya hafal 100,000 hadis serta dengan matan dan sanaknya 100,000 hadis. Itu. Jadi orang dulu zaman alim ulama kegemilangan Islam kita dulunya, orang hafal Quran ni tak ada gelar gapo. Sebab apa? Sebabnya kebiasaan, sudah jadi adat dah. Pakat hafal Quran belaka. Umur 7 tahun, 10 tahun tu hafiz belaka dah Quran. Itu. Di tanah Arab tu begitu dah itu ni. Jadi orang hafal Quran ni tak ada gelar istimewa gapo, al-hafiz apa tak ada. Semua orang pakat hafal Quran belaka. 10 tahun, 7 tahun pakat hafal Quran. Yang jadi istimewanya apabila dia tu jadi ahli Quran. Mana? Faham. Nah, ma'anil ayah. Nah, tu boleh faham ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka ketika tu barulah ada gelar-gelar dia. Nah, ada al-hafiz, ada hujjah, macam-macam gelar lah. Nah, itu. Tempat kita lah ni kalau hafal Quran baru dapat gelar al-hafiz. Itu pun ingat keda Allah Ta'ala lah, asal hafal ya. Dah. Pas letak nama al-hafiz tu nak wilaku air tawar je duk jual hari-hari. Ini air tawar ni disembur oleh Ustaz Al-Fadil Al-Hafiz. Dah. Wilaku air tawar. Nah. Ingat sungguh keda Allah Ta'ala adalah. Nah, tu zaman kita sekarang ni jauhlah. Tuk-tuk guru pondok kita pula, cara dia dulunya, dia tidak hafal Quran dulu. Dia terbalik. Kalau ulama Arab dia hafal Quran dulu, tuk guru pondok kita dulu dia tak hafal Quran dulu. Dia hafal matan-matan ilmu, nah, mutun ulumul arabiyah, nah, mata-mata ilmu-ilmu bahasa Arab. Ya hafal Jurmiyah, ya hafal Imriti, ya hafal Alfiyah, nah, ya hafal itu. Sehingga dia benar-benar alim, ngaji Mekah puluh-puluh tahun, dia betul-betul alim. Baru dia start hafal Quran. Tu tutup guru dulu gitu. Jadi dia hafal Quran tu dalam keadaan dia tu warak, bukan monyok, warak. Nah, for kita ni monyok tunduk depan orang kat monyok, slow berjalan. Nah. Tu jijak semut betul mampu depan orang ni. Nah, monyok juruh nampak belakang orang. Syaitan letak jawatan jadi syaitan. Nak tu ni jahat berdoa nah. Itu banyaklah kita duk jumpa pengalamannya orang-orang hafal Quran ni. Nah, bila dia hafal Quran, duduk dalam suasana tahfiz berjuruhnya, sudah dia hafiz dah, keluar daripada madrasah masing-masing, pergi ke bandaraya, tepuh ke orang panggil cari duit ke apa ni,
Ia jadi macam culture shock, kejutan budaya. Tu. Siapa-siapa ada setengah-setengah tu walaiyazubillah minta berlindung dengan Allah Taala. Nah, siapa-siapa masuk ke disko-disko kelab malam, masuk pula air haram dalam tekak dia. Siapa tak ingat dah hafal Quran? Ada? Jadi dia hafal Quran tu, ke mana dia hafal tu seperti burung tiung kita kata. Nah, apa muka budak dia cepat ingat. Amba sendirinya zaman sebelum masuk tahfiz, sebelum amba masuk tahfiz ni darjah 4, darjah 5, darjah 6, 3 tahun. Jadi masuk mahad tu tak ada CJ UPSA lah, kira masuk dengan syahadah hafiz Al-Quran. Jadi sebelum masuk tahfiz tu, moga abah kita pergi buat haji, buat balik zaman tu kaset Syekh Abdul Rahman Sudais dengan Syurih. Jadi pasal lah kereta hari-hari nak pergi kota baru ke mana hidup pasal. Nak yak budak ni lekat gerak ingat. Siapa kau juzuk 29 dengan 30 tu kita hafal dengan tak tengok Quran. Nah, pakai duk dengar dalam kereta gitu, hari-hari duk baca tu siapa lekat ingat dalam kepala tu. Ini budak-budak. Tu. Jadi molek sungguh budak-budak hafal Quran. Kalau kita nak anak hafiz Quran ni jangan atas kata satu. Oh, kata satu juga. Benok bukan main. Nak hafal 10 ayat, lupa 20 ayat. Nak sini. Muka benok dah, payah dah. Nah, dia dekat sekolah menengah ni dia banyak kenal benda-benda luar banyak. Ya pala otak hok fresh molek ni budak sekolah rendah. Tapi jangan bertiga di tahfiz saja. Nah. Tu. Kena masukkan lagi ilmu-ilmu fardu ainin. Itu. Orang kita ni silap cara didik anak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ikut cara Rasulullah. Nah, Jundab bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dia cerita bagaimana ke orang panggil cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar sahabat dengan agama. Nah, kata dianya hadis ni hadis sahih. Nah, riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Majah pun tak silap. Bahkan orang yang kuat ngecek sahih hadis pun mengukur sahih, iaitu Syekh Nasruddin Albani. Wa sahhahul Albani. Orang lah ni kalau punya wa sahhahul Albani agak legalah, sahih sungguh ni. Nah, dia katakan kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanu hazawiratun. Kami ni pernah hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal kami ketika tu ialah pemuda-pemuda yang usianya hampir dekat-dekat balik. Tak balik lagi, dekat-dekat nak balik. Mana 14, 13 itulah. Karena usia yang dekat dengan usia yang dihukumkan balik sampai umur dengan usia ni ialah 15 tahun qamariyah tahdidan. 15 tahun bulan Islam genap. Itu orang panggil usia balik. Balik sampai umur dengan usia. Mana kalau orang tu tak pernah mimpi keluar air mani bagi laki-laki perempuan, atau perempuan tak pernah datang darah yang boleh dihukumkan haid, tiba-tibanya umurnya 15 tahun qamariyah tahdidan, automatik balik. Lagu tu lama umur 40 tak memayar lagi. Nah. Mana tu ayah umur 40 tak semaya lagi ni pak cik. Kata pak cik tak balik lagi. Apa tak balik lagi? Pak cik tak pernah mimpi lah air mani kata. Dah umur apa lah ni? Umur 40. 40 tu bukan tak balik tu bapak pada anak hak balik lah yang ke dia. Nah, ada juga orang pahal kata balik ni mimpi keluar air mani. Jadi kalau tak mimpi tak balik lagi. Berat lagu tu. Nah. Jadi kalau orang tu umur 15 tahun bulan Islam genap, automatik balik walau dia tak pernah ada alamat-alamat balik sebelum ada tu. Nah, jadi dia bulugh ni, balik ni bila alamah atau bila umri. Nah, balik dengan alamat atau dengan umur. Nah. Jadi sahabat Nabi kata, kami ni pernah hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami ni pemuda-pemuda yang umurnya dekat-dekat nak balik. 13, 14. Lalu Jundab bin Abdullah dia cerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar agama kepada para sahabat, sigharus sahabat, sahabat-sahabat kecil ni.
Kata dianya, fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Nabi mengajarkan akan kami iman sebelum bahawa kami diajarkan Al-Quran. Itu. Ajar iman dulu. Ajar percaya ke Tuhan dulu. Ajar percaya ke malaikat dulu. Biar pasak dalam hati dia tu percaya perkara hak dia tak nampak dengan mata kepala. Tapi benda ni wajib dia kena yakin. Wajib dia kena putus dalam hati keyakinan dia tu. Jazam. Nak putus. Itu. Bila dah hajar iman, fata'allamnal Qur'ana. Maka barulah summa ta'allamal Qur'an. Kemudian barulah kami tu diajarkan Al-Qur'an. Fazdadna bihi imanan, maka bertambah-tambahlah dengan Al-Quran tadi tu akan keimanan kami. Itu. Jadi nak ceritanya, kita kalau ajar Quran saja, suruh baca Quran, suruh baca Iqra, suruh hafal surah lazim, suruh hafal ayat tu ayat ni, dia boleh hafal kerana budak ni dia fresh otak dia. Tapi kalau kita berhenti setakat tu, lepas tu kita dak masuk ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, maka dia jadi super burung hak boleh cakap saja. Burung ni kalau kita latih burung tiung, ke burung kakak tua, kalau kita latih dia bercakap, baca kuliah, ke qul huwallah, boleh ke? Kat sini. Tapi dia boleh setakat tu, dia tak faham, kau faham wallahu a'lam. Maka sebab tu kalau kita nak hantar anak sekolah tahfiz, hafizul Quran, nak hantar ma'had li tahfizil Quran, hantarlah ketika mana usia anak-anak kita tu sekolah-sekolah rendah. Darjah 3, darjah 4, darjah 5, target cari molek, cari tahfiz yang betul-betul ajar hafiz Quran, ajar hafal Quran. Sebab sekarang ni tahfiz ni banyak tumbuh seperti cendawan lah. Beratus tahfiz. Tu beratus, situ tahfiz, sini tahfiz, sini tahfiz. Tapi kadang-kadangnya bila atas anak ya tak boleh hafal Quran. Lepas tu anak ia pandai ke apa? Pandai gendai saja. Gedung-gedung yang hana-hana. Tu ada juga jenis lagu tu. Tak kata tahfiz mana-mana lah. Kali cari sendiri, ada pengalaman, duk tanya gitu ni. Jadi hatta hak betul-betul didik anak kita boleh hafiz Quran. Setelah mana dia hafiz, hatta pula kalau kita nak suruh dia tu betul-betul jadi orang yang menyambung lidah alim ulama, hatta pula mengaji di pondok-pondok, madrasah. Tu ini nak bagi tahu juga beza antara tahfiz dengan pondok. Orang kita lah ni tak boleh nak beza. Pondok tu tahfiz tu pondok, ia beda sama sula yang berlaku kat sini. Ia lain dah. Kalau tahfiz ni tepat hafal Quran, di tahfizil Quran. Kalau pondok ni lidirasatil islamiyah wal arabiyah, tepat mengaji ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu agama, teras dia tu tauhid, fiqh, tasawuf, tafsir hadis. Kemudiannya ilmu-ilmu alat, dia panggil ilmu-ilmu arabiyah, ilmu-ilmu alat, nahwu, sharah, balaghah, ma'ni, bayan, badi', istiqaq, wadhu', macam-macam ilmu lah. Tu orang panggil tepat dipanggil madrasah atau pondok dan sebagainya. Ada beza tu Ustaz? Ada beza lah tu. Jadi jangan kita pukul rata tahfiz pondok hak tula belaka, tak sama dah. Tahfiz tepat hafal Quran dan pondok tepat mengaji mendalami tafaqquh fiddin. Nak memahami lagi agama ni, nak kena hafal matan jurumiyah, Imriti, Alfiyah, Tasrih, Amsilatut Tasrifiyah, Matan Beno, Matan Izi, mengaji ilmu-ilmu alat, wimohi baca kitab-kitab Arab yang tidak ada baris, supaya dapat faham apa yang nak disampaikan oleh alim ulama daripada ibarat-ibarat kitab-kitab yang dikarang oleh alim ulama. Bukan senang lah. Di sananya ada hafalan juga. Tapi bukan hafal Quran dak. Hafal matan-matan ilmu dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang pun hadis 40 al-arba'in an-nawawiyah. Itu kebiasaannya pondok begitulah. Barulah anak kita tu tidak semata-mata hafal seperti burung saja. Ada pengisian dalam jiwa dia.
Baru kalau dia dihantar ke mana-mana pun payahlah nak dapat kejutan budaya. Kalau terkejut juga tu memang tempat hak dia pergi tu tak serupa langsung tempat hak dia duduk. Nah, hak nak tahu ngaji UK ke ni. Jadi pensyarah lecturer apa hebat sekali lah. Nah, suasana tu lain daripada tempat hak di Malaysia dia. Jadi pening nah. Boleh jadi juga. Itu semua tu ujian lah. Nah, ujian kepada masing-masing orang ada ujian masing-masing, tak sama Allah Taala bagi. Nah, gitu. Jadi Imam Ghazali ni dilaqabkan dia wa yulaqabu bi hujjatil islami, digelarkan dia dengan hujjatil Islam. Nah, hujjatil Islam. Jangan main-main dia ni. Baik. Kemudian dia cerita sininya, wulidal Imamul Ghazaliyu, dilahirkan Imam Ghazali sanata pada tahun 450 Hijriah. Pada tahun 450 Hijriah. Jadi masih pada kurun-kurun yang yang diakui lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ambil 5 kurun. Masuk Imam Ghazali ni. Khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik kurun ialah kurunku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kurun yang mengiringi kurunku, kemudian kurun yang mengiringi kurun yang mengiringi kurunku. Di setengah ulama kata 3 kurun, setengah kata 4 kurun, setengah kata 5 kurun, 500 tahun. Ni hak paling qil sekali dah tu. Mana atas pada 500 tu dikira khalaf. Dikira khalaf. Lahir di mana dia? Fi Madinati Tusa, di bandar yang bernama Tus, min biladi Khurasan, daripada negeri Khurasan. Jadi dia ni, Imam Ghazali ni lahir dalam keluarga yang soleh. Faqad kana abuhu rajulan salihan muhibban lil ilmi wal ulama. Ayah dia ni seorang laki-laki yang soleh, yang cintakan kepada ilmu dan ulama. Ini ayah Imam Ghazali, nama Muhammad juga. Wa kana, dan adalah ayah dia ni la yakulu illa min amali yadihi, dak makan hasil melainkan daripada usaha tangan sendiri. Itulah sebaik-baik hasil kita makannya ialah usaha tangan kita sendirilah. Fa kana ya'malu fi sana'ati ghazli suf. Jadi kerja ayah dianya ialah buat menghasilkan pakaian bulu, pakaian suf, ghazli suf, jaket bulu orang panggil. Jadi hak sini timbulnya Ghazali tu, ghazli suf. Kemudiannya ceritanya, ayah dia ni wa yahduru majalisal ulama'i wa durusal fiqhi wal wa'zi. Ayah dia ni suka hadir ke majlis-majlis ulama dan mengaji fiqh dan peringatan tazkirah. Fakana idza hadara durusal fiqhi, maka apabila ayah dia ni hadir ke pengajian fiqh, sa'alallaha, memintalah ia akan Allah Taala, an yarzuqahu, bahawa Allah Taala rezekikan dia tu ibnan faqihan, anak yang faqih. Wa idza hadara durusal wa'zi, dan apabila dia hadir pengajian tazkirah, ceramah, tausiah, sa'alallaha, nescaya dia minta akan Allah Taala an yarzuqahu, supaya Allah Taala rezekikan dia ibnaan wa'izan, anak yang pandai memberi ceramah, memberi tazkirah. Maka fastajaballahu du'aahu, Allah Taala perkenankan doa ayah dia. Ini nak cerita kata kita ni jangan ingat kita hidup kita sorang. Kita kena ingat kata bila kita bini ada anak ni, kita ada zuriat hak bakal kita tinggal. Jadi kadang-kadang orang ni, contoh kuliah pengajian begini, ada kitab Aqidatun Najin. Seorang ni saya duk silap duk tengok-tengok. Ada kitab pedoman sembahyang Jumaat. Ada tak? Ada rasanya tak silap saya duk ita-ita tengok seorang sini. Macam-macam kitab lah ada sini. Kadang-kadangnya nak beli, nak bawa mari mengaji, Allah berat. Bukan surah ni sajalah, surah lain. Surah ni tak tahu lagi. Mungkin ni kali pertama nak start baca kitab ni.
Surah lain pun sama juga. Kadang-kadang surah hak beli. Surah hak beli, lepas tu you buat balik ke rumah, lepas tu bulan depan mari tak bawa dah. Ataupun ada dalam surah letak di rak-rak. Pun malah nak ambil buka tengok. Tu tengok. Nah, dia rasa guana tak tahu. Kau rasa guana beli kitab ni rasa tak ada faedah ke guana? Nah, tak ada faedah kau beli kitab. Saya bukannya tok guru. Nah, saya bukan ulama. Jangan. Barangkali kita bukan tok guru, kita bukan ulama, tapi kalau kita beli kitab, nah, esok anak kita, cucu kita, cicit kita, ciak kita tak tahu Allah Ta'ala nak ui lagu mana. Nah, kita tak tahu. Barangkalinya cucu kita orang ngaji agama. Nanti bila dia tengok rak buku kita tu, dia tu banyak juga kitab mula tu. Boleh manfaat dia ambil. Nah, itu. Jadi kalau kita nak anak kita jadi tok guru, anak kita jadi orang soleh, orang baik, maka bila kita hadir ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis alim ulama, pengajian ilmu fiqh, ke ceramah, tausiah, ke tak kira, maka hati kita tu jangan sunyi daripada berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak aku jadi alim pun ni juga. Nah, ya Allah, mudah-mudahan anak aku jadi faqih supaya tok guru ni juga. Ya Allah, berilah anak aku esok pandai ceramah supaya ni juga. Nah, supaya ayah Imam Ghazali. Bila dia berdoa lagu tu, fastajaballahu du'aahu. Allah Ta'ala perkenankan, kabulkan doa dia, doa ayah Imam Ghazali ni. Fakana benuhu, maka adalah anak dia, anak ayah Imam Ghazali ni siapa? Muhammadun, iaitu Imam Ghazali ni, afqaha ahli zamanihi, sefaqih-faqih orang pada zaman dia, sealim-alim orang. Nah, sehingga raja sendiri mari jumpa. Tak silapnya zaman Imam Ghazali bila dia dewasa ni zaman pemerintahan Saljuk. Nah, ketika tu pemerintahan Saljuk ni sedang berperang dengan satu kelompok dipanggil Batiniyah, Ismailiyah Batiniyah. Nah, minta tolong Imam Ghazali supaya karya kita lawan akidah Batiniyah. Hingga Imam Ghazali tulis kitab Fadaih al-Batiniyah. Nah, kekejian akidah fuq Batiniyah. Tu Imam Ghazali. Nah, ia sefaqih-faqih orang pada zaman dia. Wa kana ibnuhul akharu, dan adalah anak ayah Imam Ghazali yang lain pula, mana adik kepada Imam Ghazali sendiri, nama Ahmad. Ahmad ni wa'izan balighan mu'athiran, seorang penceramah yang hebat, yang dapat memberi kesan kepada para pendengar ceramah dia pada zaman tersebut. Jadi Allah Ta'ala kabul. Anak dia dua orang nama Muhammad dengan Ahmad ni, nah, Allah Ta'ala bagi sebagaimana hak dia doa setiap kali dia hadir ke dalam majlis-majlis ilmu. Nah, itu. Jadi kalau kita nak Allah Ta'ala bagi anak kita tu jadi orang alim, jadi tok guru, pertama bawa mari juga majlis ilmu. Nah, tu bawa katik ke kuliah-kuliah. Biar dia bising tak apa. Nah, kadang-kadang ustaz ada juga, tengok jugalah kadang-kadang ustaz ada juga, tak leh kalau budak-budak bising, dia marah. Kalau lupa saya tak apa. Kalau lupa saya tak apa. Kalau ada satu surau tu budak gagak gegok, melopak semua, tak ganggu, tak ada masalah sebab saya tak ajar budak-budak, saya ajar orang tua. Kalau orang tua melopak baru saya nak nyepak. Dia ni, tu. Orang tua jangan melopak. Orang tua guna pergi kitab molek dengan molek dah. Budak tak apa yang nak melopak lagu mana pun, perangai dia dah budak. Nah, ya betul kita orang tua ni. Nah, bawa sekalinya supaya apa? Supaya dia kenal suasana. Di samping tu kita doa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan anak aku, ke cucu aku bawa ni mui jadi tok guru juga, jadi alim ulama juga, jadi penceramah hebat juga, berjasa dengan agamamu, bermanfaat untuk umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kalau Allah Ta'ala tidak kabul pada anak kita, barangkali cucu kita, cicit kita, ciak kita tak tahu. Nah, itu. Jadi sebab tu jangan sayang beli kitab. Nah, beli rokok 10 hias kotak boleh dah. Padahal lepas isak-isak kotak tu buat tu siapa putih-putih, buat tu siapa, tak ada orang isak rokok tu kotak sipai bu hala fering. Nah, buat kenang-kenangan bodoh nah orang hijau lagu tu. Kotak orang buat putih orang buat. Tapi sanggup beli. Ya 10 hias 15 hias kotak pun beli hok mo. Asal habis beli, asal habis beli.
Kita ni walau kita tak pandai baca pun, tengok pun putus kayu. Nah, barangkali anak kita esok pandai baca. Cucu kita esok pandai baca. Masya Allah. Amo tengok kitab-kitab orang tua-tua, noh, monyet tok ambo dulu. Masa ngaji Mekah. Dia orang dulu ngaji Mekah ni tak ada pitih, tak ada duit. Nah, jadi bukan orang kaya kan, ngaji susah zaman dulu. Jadi nak ngaji itu lagu mana? Dia kutip ketah-ketah puluh pusat kerajaan. Kerajaan lepas dah ketah tak seguna. Dia ambil, maka dia saling pinjam kitab kawan-kawan dia hak kaya-kaya boleh beli kitab, maka dia pun saling balik. Siapa lon ni kita boleh guna, masya-Allah. Lebuk orang panggil makhtutah, kitab-kitab tulisan tangan. Dia saling. Comel pula tu, supaya ngatai. Tulisannya comel. Ada warna hitam, ada warna merah. Nah, jadi bila tok guru nak mengajar sini siapa sini, dia salin. Dia ngaji. Nah, esok pula salin pula. Siapa sini? Ngaji. Siap-siap sebutir kita. Tak ada kena beli. Betul. Pas balik Mekah, sipai pula dalam kalau alhamdulillah rezekinya tak makan kanan-kanan, dia perekat cucu pun boleh guna, perekat cicit pun boleh tengok. Sipai lah ni, ambil barakah. Masya-Allah. Tengok. Jadi tak rugi, kita ni tak rugi. Dah kata ni, jangan kita kedekut kopi duit kata ni. Bakhil kita nak beli kitab jangan. Nah, belilah. Walaupun kita tak pandai baca, bawalah. Nah, berkat kita pergi, kita tengok mana tak tahu tak baca kata ni. Tak apa. Nah, tu nampak ke kesungguhan kita ni cinta kepada ilmu dan ulama. Itu. Baik. Tapi tak apalah ni moga syawal lagi ke. Orang Kuala Lumpur ni mesti dia raya sebulan. Puasa sebulan, raya pun sebulan. Banyak lagi open house hari ni terakhir ni kali. Hari terakhir open house. Tu. Tapi ingat, barang siapa yang pergi ke rumah terbuka, nescaya beratlah timbangan neracanya. Tu ingat tu. Barang siapa Haji kejut dah hadis mana. Barang siapa yang selalu pergi rumah terbuka, nescaya berat timbangan dia. Berat sungguh dah. Habis itu. Kemudian cerita dia laginya, Imam Ghazali ni banyak tok guru dia. Kanat bidayatu ta'allumihi ala yadi sadiqi walidihi. Adalah permulaan pengajian Imam Ghazali ni pada kawan ayah dia, allazi awsahu bihi, yang mana ayah dia wasiat kepada sahing dia. Mana sahing ayah dia ni tok guru, dia wasiat supaya wa ayyu'allimahuma, supaya ajarkan Imam Ghazali dengan adik dia. Tu. Kemudiannya dia sambung pula mengaji ke negeri Tus ala Syekh Ahmad ibn Muhammadin Ar-Razakani. Summartahala, kemudian dia menyambung lagi ila Madinati Jurjan, dia pergi ke negeri Jurjan, ilal Imam Abi Nasrin Al-Ismaili. Banyaklah tok guru dia sininya. Kalau kita nak baca nama tok guru dia saja ni, ramailah tok guru dia ni. Antara lain Imam Ghazali ni, Syekh Ahmad Ar-Razakani satu. Summa ala ustazihi fi Jurjan Ismail bin Mas'udah Al-Ismaili tak dia. Summa ala ustazihi Al-Akbar bin Naisaburi Imamil Haramaini Abil Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini. Ni hak sahur sekali ni. Tok guru hak paling dia kasih sekali, hak paling berjasa sekali dengan dianya, iaitu Imamil Haramain. Ikutan bagi dua tanah haram. Dia tak duduk Mekah, tak duduk Madinah, dianya duduk di Naisabur. Namanya Abdul Malik Al-Juwaini. Gelar dianya, kunyah dia Abil Ma'ali. Laqab dia Imamil Haramain. Ikutan tu imam bagi dua tanah haram, Mekah Madinah, ikut dia saja. Ni tok guru kepada Imam Ghazali. Hebatlah. Tu kalau tak silap ada satu kitab fiqh dikarang oleh tok guru dia Imamul Haramain ini, nama Nihayatul Matlaq. Nihayatul Matlaq ada di pondok ambo tu, dalam maktabah tu tebal ni. Sedepo ambo ni Nihayatul Matlaq.
Karangan Imamul Haramain. Itu. Imamul Haramain ini a'zamu syuyukhil Ghazali, sebesar-besar guru-guru bagi Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali hok paling dia orang panggil kuat sekali mulazamah, mengaji sungguh-sungguhnya ialah dengan Imamil Haramain Abil Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini. Kemudian Imam Ghazali ni begitu juga anak muridnya terlalu ramai. Famin talamidhihi, dan setengah daripada murid-murid Imam Ghazali Ibrahim bin Mazharin Al-Jurjani Sabaku, Ibrahim bin Mazhar, wal Qadi Abu Nasir Al-Bahuni, wa Abul Fathi Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Al-Burhan, wa Husain bin Nasrin Al-Jahni, wa Khalf bin Ahmad, wa Daghashun Naimi, wa Abul Wafa Rustum bin Sa'din Al-Khawari. Ramai ni kalau nak baca nama murid dia sahaja ni panjang. Kemudiannya karangan Imam Ghazali. Ni karangan hak dia tulis, kitab-kitab hak dia tulis. Dia kata sininya muallafatuhu, bi berapa karangan-karangan Imam Ghazali. Yu'addul Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala minal ulama'il mukthirina fil majalil ta'lib. Dibilangkan Imam Ghazali ini ialah setengah daripada ulama yang sangat banyak karangan dia. Kitab-kitab Imam Ghazali ini sangat banyak. Berapa tu sangat banyak? Faqad barakallahu fi umrihi wa waqtihi wa ilmihi. Maka sesungguhnya Allah memberkati pada umurnya dan waktunya dan ilmunya. Jadi jangan buat banding macam kita. Kita orang kita lah ni baca cerita-cerita ulama kata iyo ko main tak logik sama dia. Macam Imam Nawawi. Imam Nawawi ni wafat umur 40. Tak sempat berbining. Tak ada bining. Jadi sebab tu kalau ada orang daripada Syria anu mari ke Malaysia mengaku keturunan Imam Nawawi, boleh napah lalu. Saya keturunan ana min zurriyati Imam Nawawi. Peng tak apa lalu. Zuriat kok mana mu? Imam Nawawi tak ada bini. Tak ada bini. Tak ada anak, tak ada bini ya. Nak air zuriat kok mana? Tapi karangan Imam Nawawi kalau kita tengok, la haula wala quwata illa billah, melebihi daripada usia dia. Banyak. Riyadhus Shalihin, Minhajut Talibin, Al-Azkar, Majmu' Syarah Muhadzab, Tabatu. Panjang. Banyak karangan Imam Nawawi, syarah bagi Sahih Muslim Imam Nawawi. Banyak. Jadi dengan usia dia umur 40 meninggal tak ada bini. Bukan setakat tak ada bini, kadang-kadang dia makan pun tak sedar dia makan kedok. Itu Imam Nawawi. Galiknya duk nulis kitab ni, mak dia suap nasi, suap roti makan. Sudah dia nulis, dia makan tak lagi? Sudah. Tak ingat makan kedok. Zuknya dia. Asyiknya dia dengan mengarang kitab dengan ilmu. Itu kita tak boleh nak hukum dengan diri kita. Tak yo kau cerita ni macam Doraemon punya cerita. Bagak orang lah ni gitulah ni. Ya tak percaya orang panggil karamah. Tak percaya amrun khariqul lil adah. Perkara Allah Taala kurniakan kepada orang wali, yang menyalahi adah, yazharu ala yadil wali, yang zahir pada diri orang wali. Orang wali ni makna orang yang mukmin taqi. Itu makna wali. Tu dah faham molek. Orang wali ni orang yang mukmin, beriman dengan Allah, takwa kepada Allah. Apa? Imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Itulah orang panggil wali. Wa illa fala. Kalau tidak lagu tu bukan wali, dia panggil kuali. Faham dah? Tu dia kata wali ni ada hak macam-macam, kata hak pelik-pelik. Kan orang lah dia beri hak gitu. Tu tengok pakai seluar pendek. Ni mesti wali. Pakai luar pendek, rambut panjang, kuku panjang, dok mayebe, dok kedai kopi kecek bak ketuhanan, wali besar ni. Ada orang lagu tu dia suka benda belak-belak itu. Tak betul tu mikir lagu tu. Memanglah ada wali mastur, tapi bukan gitu maksud mastur. Mastur ni makna tertutup. Tidak dizahirkan oleh Allah Taala dia ni wali. Makna ditutupi dengan ilmu-ilmu syariat.
Kadang-kadang tok guru tu ngajar tajwid, ngajar tauhid, ngajar fiqh, tak ngajar pun tasawuf ni. Nah, dia mengajar ilmu syariat aja. Tapi sebenarnya dia tu waliyun min auliyaillah. Itu makna mastur, tertutup. Jadi dia tak pernah kecek bab maqamat, bab ahwal, bab muraqabah, musyahadah. Dia tak cakap benda hakikat, dia tak cakap. Dia cakap rukun, syarat, sah, batal, halal, haram. Maka tertutup kewalian dia tu dengan ilmu syariat. Itu maksud wali mastur. Kita duk pergi wali mastur pakai seluar pendek potopek. Duk kedai kopi seokok, kuku panjang, rambut panjang, dak semaya bel. Podo molek. Air bergerak pergi lagu tu tu ni. Tu jangan duk pergi lagu tu lah. Nah. Tu. Hok pergi lagu tu, hok mudah kena tipu tu. Nah. Tu mudah kena tipu. Kau ajaran sesat. Orang kita ke nak mari ngaji masjid surau ni malah. Tak berapa nak tak berahi mana dia kata tahulah ustaz ngajar ilmu kulit dia kata zohir. Azan dulu. Azan dulu. Untuk bila azan dulu. Boleh sambung pula ke lepas azan? Boleh. Tak apa kita sambung sikit. Nah. Orang baru dia tengah sedap aku. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Jadi wali-wali ni maknanya mukmin taqi. Ingat dah.
Mukmin yang bertakwa pada Allah. Mana orang yang mukmin, beriman dengan Tuhan, betul iman dia, sahih akidah dia, kemudiannya dia imtithalu awamir wajtinabun nawahi. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegah. Nah, setiap kali benda hak Tuhan tegah tersalah buat, segera dia bertaubat. Itu orang panggil wali. Macam kita ni mukmin tapi asi. Nah, kita mukmin juga, beriman dengan Tuhan juga, percaya ke Tuhan juga, percaya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Tapi banyaklah maksiat kita buat. Nah, tu banyak maksiat kita buat. Kadang-kadang duduk dalam surau masjid tu bermaksiat dah. Nah. Itu ni. Tubuh duduk dalam masjid, tapi masjid tu tak ada lah tubuh dia. Nah. Tu. Tubuh duduk dalam rumah Allah. Nah, masjid ni Baitullah. Tapi Baitullah tu tak ada dalam jiwa dia, tak ada dalam diri dia. Ada. Mari masjid, saling duk berdeki, nah, saling nak jatuh, saling nak beci, AJK tu nak beci AJK ni, nak jatuh tu email ni, nak jatuh bila ni, macam-macam. Apa gerak lagu tu? Nah, tu dia panggil apa? Tubuh saja masuk dalam masjid. Masjid tak masuk dalam tubuh dia. Tu. Nah, duduk dalam majlis ilmu pun kadang-kadang maksiat dah. Nah, duk seka buruk gitu, duk seka buruk lagu ni, macam-macam. Kita ke banyak maksiat ni. Apa banyak benar. Jadi kita ni mukmin tapi asi. Sambil-sambil duk buat amal ibadat pun maksiat. Semaya pun tak ikhlas. Nah, banyak riak, ada ujub, ada sum'ah. Kadang-kadangnya berasa lebih kita pada orang yang tak semaya, takabur pula situ. Macam-macam. Macam-macam. Nah, sambil-sambil duk ibadat tu bermaksiat lagi. Tengok. Maka kerana tu kita bukan wali, kita ni mukmin asi. Sebab tu nantinya apabila kita mula nak baca kitab ni, Bidayatul Hidayah, awal-awal lagi Imam Ghazali ni dia bedah selalu dah. Dia bedah selalu dah hati kita. Dia kata ni sikit kita baca dah. Kata amma ba'du fa'lam, ketahui olehmu ayyuhal harisu 'ala ittibasil ilmi, hei orang yang benar-benar minat di atas menuntuti ilmu, nak bersepakat dengan ilmu, orang yang benar-benar bersungguh-sungguh nak mengaji ilmu agama, al muzhiru min nafsihi sidqar raghbati fihi, orang yang nak menzahirkan daripada diri dia akan kebenaran, gemar pada ilmu, wa fartat ta'attushi ilaihi, dan nak memutuskan dahaga dia kepada ilmu. Dia kata mana? Annaka, bahawasanya engkau tu, in kunta taqsidu bi talabil ilmi, kalau mu niat nak menututi ilmu agama ni, al munafasata. Nah, tu wal mubahata. Munafasata mana nak berkelahi dengan orang. Nak pergi kedai kopi pan kata meja. Kau ya ada fofok muda buat selama ni bid'ah. Tak betul, sesak lah kau ni. Dak ikut sunnah Nabi ni. Tu. Wal mubahata, atau nak bermegah-megah, nak sahur. Tengok kawan orang mengaji ilmu agama ni memang main sikit. Kalau salah tu nak letak tangan gini sama kau suara kecil. Tu. Wa taqaddum 'alal aqrani, dan nak mengungguli lebih daripada orang-orang hak bersama-sama dengan dia mengaji, maknanya nak nampak dia hebat sekali. Wastimalata wujuhin nasi ilaika, dan supaya muka-muka manusia ni pakak beradak ke dia belaka. Itu. Wa jama'a hutamid dunya, nak hipung orang panggil kemewahan dunia. Fa anta maka muntikatu sa'in fi hadmi dinika. Mu sebenarnya bukan usaha nak membangun ke agamamu, tapi sebenarnya mu usaha nak membinasakan ke agamamu sendiri. Tengok. Ia tuju di niat kita. Awal-awal. Ni kitab tasawuf tu lagu tu. Sebab tu sebenarnya baca kitab tasawuf ni takut sikit apa? Nak tapala homo nak ni. Tu. Ya cu ya nak ngaji tauhid, tiba-tiba dia pilih kitab tasawuf. Jeng wala kita masa tu. Kita stylenya ikut surah lah. Jangan ikut kita. Surah nak ngaji kita ke apa? Kalau ikut kita kak, senang mudah-mudah lah. Ambil tauhid, fiqh dah. Baru sedap ngajar, tak kena atas kepala siapa, atas kepala mu tak kena, atas kepala aku tak kena. Tapi kalau tak sahur, boleh jadi atas kepala aku sendiri. Pernah lagi. Lepuk atas kepala sendiri. Panonnya senyak. Mana ustaz tak ngajar? Berat ni malam ni. Boleh jadi.
Itu tasawuf tu ya berat sikit lah. Kerana dia pukul jiwa kita, hati kita. Dia nak cuci hak batin kita, hak orang tak nampak. Hak zahir ni senang. Boleh berjubah, berserbai, taruh janggut mudah. Ya, tak ada duk payah mana. Serbai orang jual belambak macam India boleh tahan beli. Nak pakai kan? Nah, janggut kalau tak tumbuh minyak bong kat tumbuh lalu esok. Nah, hak zahir ni mudah. Tapi hak batin ni hak payah. Hak batin ni lah hak payah. Maka sebab tu, orang wali ni orang yang zahir batin dia tu taat pada Allah Ta'ala. Sebab tu Imam Ali karramallahu wajhah, dia kata kan, dia kata ketika mana hari raya satu kalinya dia tak pakai baju baru. Nah, di hari raya ni sunatnya kita pakai baju baru. Nah, atau baju yang khas untuk hari tersebut, tak pakai di hari-hari lain. Tu sunatnya begitu. Nah, cuma hari raya Idul Fitri, dia sebenarnya hari raya Idul Fitri ni sekejap ya. Nah, habis ketubah Tok Khatib tu, habislah raya sebenarnya. Nah. Sebab tu kalau kita duduk Mesir mula, nak nangis rasa. Nah, buat apa? Habis ketubah tu habis lah raya. Orang apa biasa buka kedai pejabat gapo relax masuk kerja, berjerit kita ni tak ada suasana raya. Cuma buat-buatlah kita pelajar-pelajar Malaysia ni buat rumah terbuka negeri tu, rumah terbuka kita orang Melayu ni lah hak lebih sikit raya Idul Fitri ni. Kalau Arab ni Idul Fitri memang betul sungguh habis khutbah habis raya. Sebab tu habis khutbah baru takbir raya itu kan Idul Adha. Idul Adha meriah sungguhlah. Kita tempat kita Idul Adha tak meriah. Itu balik. Satu harinya Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali ni dia tak pakai baju baru. Hari raya. Orang pergi jalan rumah dia kata, Ali, apa tak pakai baju baru kata? Hari ni kan hari raya. Lalu keluar daripada mulut dia patah perkataan yang sangat bagus. Nah, yang kalau kita dengar tu masya-Allah betul sungguh. Ya tak? Laisa la'idu liman labsul jadi. Bukan raya ni orang pakai baju baru, bukan. Walakinna la'id liman ta'atuhu tazi. Akan tetapi raya yang sebenarnya ialah orang yang taatnya kepada Allah semakin bertambah. Tengok. Dia tak kata ibadat tu bertambah, taat tu bertambah. Sebab apa? Sebab ibadat dengan taat ni ada orang panggil umur khusus. Tiap-tiap ibadat belum tentu taat. Tiap-tiap taat pasti ibadat. Gitu Tiap-tiap ibadat belum tentu taat. Orang ni semaya rajin, semaya malam. Semaya tahajud, semaya ni orang lain semaya tu hitam dah hari dia berapi terus kuatnya semaya. Hebatnya. Tapi dalam hati dianya rasa ujub, sum'ah, riak. Maka ibadat dia tu berdaki dengan maksiat batin. Maka dia dipanggil taat. Zahir tu dipanggil ibadat. Tapi batinnya berdaki dengan maksiat. Jadi raya yang sebenarnya kata Imam Ali karramallahu wajhah ialah orang yang taat dia kepada Allah tu semakin bertambah. Ni, hak bagai dalam ni semakin dekat dengan Tuhan. Itu lagu tu dah tu ni. Tu kita payahlah kita dah tu ni. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita ni orang yang semakin dekat dengan Allah Taala, hati kita semakin dekat dengan akhirat, semakin dekat dengan syurga, semakin dekat dengan janji-janji baik Allah Taala. Tu sebab apabila hati kita ni tak nampak benda hak sebalik, maka duduk situ, duduk jauh situ kita tak nampak. Kita buat amal ibadat banyak mana pun, kalau kita buat amal ibadat banyak sekalipun, tapi hati kita tu bukan untuk Tuhan, bukan untuk akhirat, maka ketika tu sehina-hina hijab kita. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah patut mutukar perkara yang lebih baik, lebih laba, lebih untung dengan perkara hak kurang? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Adakah patut mutukar dengan perkara yang kurang? Apa perkara yang baik tadi? Gapo perkara hak baik? Akhirat tu hak baik. Itu. Baik, habis. Tu.
Gapo tadi wali tadi ni. Jadi jangan kita duk hukum macam kita. Nah, kita tak ikut jejak langkah dia maka kita tak rasa lah. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang pernah sabda dia katakan, ju'ilat qurratu aini fis salati. Dijadikan oleh Allah sejuk mata hati aku dalam semaya. Tengok. Maka terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya dia tu sejuk sungguh bagi dia. Walaupun zahirnya pecah tapak kaki, bengkak tapak kaki. Hatta tatafattarat, hatta tatawarramat qadamahu. Sehingga pecah bekak tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya qiyamul lail. Tapi Nabi sedap dalam semaya. Qurratu ain, sejuk mata hati Nabi. Sehingga rakaat pertama kalau Nabi qiyamul lail surah Al-Baqarah satu rakaat. Satu surah Al-Baqarah untuk satu rakaat. Bukan Al-Baqarah Allahu Akbar, bukan. Satu surah Al-Baqarah. Tengok. Rakaat kedua Ali Imran. Boleh kita? Tak agak kita ni. Tu tahu Nabi tu. Anak didik Nabi Allah tak lawi gitu kan. Tengok sahabat. Sahabat-sahabat Nabi ni bila pergi fi sabilillah, luka, kena pedai ke luka, kena panah ke apa semua sekali. Jadi nak jahit tempat luka, nak cabut panah. Zaman dulu tak ada biuh. Biuh tak ada dulu. Pas lagu mana caranya? Semaya Allahu Akbar. Tak sedap ke apa dah. Dia dengan Tuhan dia. Tika tu jahit tempat luka pun tak gelepar. Cabut panah pun tak berasa sakit berapa. Line sampai habis semaya. Barulah berasa sakit. Boleh kita? Kita nyamuk pun serabut perut dah ni. Gerak aku menata ni. Jauh. Anak didik sahabat pula tabi'in. Supaya tu lah. Kita baca lagi Tahliyatul Auliya lagu mana semaya-semaya orang-orang wali. Hasanul Basri 100 rakaat tak kurang dalam kedai semaya. Ya Hasanul Basri ni dia nego businessman. Dia buka kedai. Kalau tak ada customer, Allahu Akbar, semaya. Sudah semaya, tak ada customer lagi, semaya. Ada customer baru layar saja. Atau semaya pula, Allahu Akbar. 100 rakaat tak kurang. Ali Zainul Abidin 5,000 rakaat. Rabi'atul Adawiyah 1,000 rakaat. Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri 1,000 rakaat sehari tak kurang. Kita iya ko moga malah dah ni. Jangan duk hukum supaya kita jangan. Boh kes maya dia tu tak sedar kadang-kadang tiai rumah jutuh tepi tak khabar. Rumah terbakar tak sedar lagi. Anak kena telai binatang buah tak khabar. Ada kita. Dok lah kitanya. Tu orang depan salah selok kain pun sedar dah kita. Nampak batu dia. Dah kita ni. Lepas tu kita nak hukum serupa dengan kita orang-orang dulu. Tak sama. Kalau kita nak juga benda tu boleh ikut jejak langkah dia. Tu kena ikut rentak dia. Siapa kalau ada rezeki Tuhan bagi kecak lah. Kalau tak ada. Malam yazuk lam yadri. Siapa hak tak rasa dia tak reti. Bila dia rasa tak boleh nak royak juga orang lagu mana rasa dia. Kena rasa sendiri. Tu tengok. Jadi sama juga macam Imam Nawawi tadi. Umur 40 tak sempat bini. Meninggal dunia, wafat. Tapi tengok karangan dia, masya-Allah. Supaya umur beratus-ratus tahun. Itu. Supaya umur beratus-ratus tahun. Ni tengok. Imam Ghazali lagu tu juga. Sebab dia kata faqad barakallahu fi umrihi wa waqtihi wa ilmihi. Maka sesungguhnya telah memberkatilah oleh Allah Taala pada umurnya Imam Ghazali dan waktunya Imam Ghazali dan ilmunya Imam Ghazali. Fa'allafa kutuban katsiratan. Maka mengaranglah Imam Ghazali akan beberapa kitab yang banyak fi mukhtalafil ulumi wal fununi, pada pelbagai cabang-cabang ilmu dan pelbagai mata-mata pelajaran, bil lughatil arabiyyati dengan karangan bahasa Arab, wa bil lughatil farisiyati dan dengan karangan berbahasa Parsi. Itu antara lain kitab dia antara lain kitab dia. Faminha setengah daripada kitab Imam Ghazali Al-Basit, Al-Wasit,
Al-Wajiz ni kitab fiqh belaka ni. Nah, wal khulasah wa hadhihi kulluha fil fiqhi. Ini semua ni ialah semua kitab fiqh. Wal mankhul wa shifaul ghalil tahdzibul usul wal mustasfa fi ilmil usul. Ini ilmu usulul fiqhi. Wa ihya ulumiddin. Ini kitab tasawuf. Nah, ihya ulumiddin, kitab yang paling masyhur Imam Ghazali karang, setelah mana Imam Ghazali ni mendalami ilmu tasawuf. Jadi Imam Ghazali nya dulunya orang fiqh kah? Sehingga satu hari dia mengajar bab haid. Dia mengajar bab haid, masalah haid. Bila masuk semaya, Allahu Akbar jadi tu imam. Adik dia Imam Ahmad Al-Ghazali tadi tu, Allah Ta'ala kasyah nampak orang panggil darah atas kepala beliau ni. Nah, maka adik dia tak ikut abaya semaya. Jadi sudah semaya itu Imam Ghazali tengok, pak mana adik aku Ahmad tak ada. Tu bila balik ke rumah, dia pun tanya, suruh mak dia tanya. Cuba tanya kat mak. Nah, kenapa Ahmad tu tak ikut? Saya jadi imam tadi tak ikut jemaah sekali. Sebab apa? Apa alasannya? Orang dulu dia penting semaya jemaah ni. Orang kita lah ni asal semaya tak kira dah tak ni. Tak berapa nak titik berat mana jemaah. Nah, tu sebab tu zaman dulu kegemilangan sungguh Islam ni. Sebab apa? Kuat. Jamaah tu kuat. Nah, orang kita lah ni Allah tengok pas Ramadan. Nah, pas Ramadan ni susu. Tak usah kata lepas Ramadan. Nah, hari tu 10 hari pun susu banyak dah. Nah, susu banyak dah. Ni tinggal sesah, 2 sah. Allah. Nak tengok penuh pula seorang ni tunggu 1 Ramadan pula. Oh, penuh pula. Nah, jadi terbalik buat kita, jadi budaya. Nah, patut kita kena istiqamah lah. Apa hak telah kita dapat tarbiyah dalam madrasah Ramadaniyah, kita kena kekalkan momentum tersebut tu sehingga kita temu pula Ramadan kalau Allah Ta'ala panjang usia kita. Nah, gitu. Tapi dah jadi budaya apa? 1 Ramadan pergi masjid. Nak habis dah Ramadan tinggal masjid. Nah, lepas Ramadan tak ada lagi, tak nampak atas hidung. Nah, beratlah gitu. Nah. Mak dia pun tanya adik dia. Abang mu tanya kata, apa mu tak ikut ya semaya jemaah dia? Lalu adik dia Ahmad ni kata, macam mana saya nak ikut? Abang semaya tak sah ya tak? Bapa tak sah. Darah belomo habis atas kepala tu pakai kaki. Mak dia pun rayak ke Imam Ghazali kata, adikmu kata mu ni semaya tak sah dia jadi imam. Apa? Darah atas kepala tu pakai kaki. Padahal tak ada darah. Nah, Imam Ghazali bila dengar kata jawab itu daripada adik dia Ahmad ni, dia pun tahulah kata, adik aku ni bukan orang calon-calon ni. Maka sudah tu dia pergi jumpa adik dia kata, mu ngaji mana? Nah, mu guru dengan siapa ni? Siapa mu tahu aku dalam semaya tu duk fikir masalah haid. Tu sebenarnya hidup fikir masalah haid. Jadi haid ni darah. Nah, nampak adik yang nampak darah tu belum mau pakai kaki depan lo. Kata abang tak boleh ngaji, orang ni bukan ngajar atas masjid juga bedak. Kerja tu ke kasut gitu ya. Tak apa aku nak mengaji juga. Akhirnya bawa lah oleh adik dia Imam Ahmad Al-Ghazali, bawa jumpa dengan Imam Abu Bakar Al-Waraqi. Tu Syekh Abu Bakar Al-Waraqi ni lah tok guru tasawuf bagi Imam Ghazali. Tu. Jadi Imam Ghazali ni ketika mana nak mengaji dengan Syekh Abu Bakar Al-Waraqi ni, dia orang fiqh. Dia ada serba dia, sebesar dia fiqh. Kata Syekh Abu Bakar Al-Waraqi, kalau nak mengaji dengan aku, aku ni bukan orang alim-alim. Nak mu ni orang mufti, orang diikut orang ramai. Nah. Kalau nak mengaji juga boleh. Minta tolong buai lah serba tu letak tepi dulu. Seru rasa nak mengajar tok guru dah ni. Tu lagu tu lah. Nah, habis kurang gitulah. Kita ke tok guru nak mengaji, tok guru lah aku mana nak mengaji kita. Buai lah. Dia pun buai. Bila buai tu satu kisah yang kata tok guru dia tak suruh pakai balik. Pakai mati dia tak pakai. Imam Ghazali ni. Artinya taatnya kepada perintah tok guru dia. Maka sebab tu dapat kejayaan tu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ke ada orang panggil lukisan khayalan orang tentang muka Imam Ghazali ni, hak tak pakai piah. Nah, hak botak gitu kan.
Dia kata ni Imam Ghazali. Nah, wallahu a'lam lah sungguh kada. Tapi apa tu tak pakai serban tak kapiah tu? Ceritanya gitulah. Mana? Bila Tok Guru dia Syekh Abu Bakar Al-Waraqi kata boleh nak main ngaji, tapi mu ni ulama bekas serban ahli fiqh, mufti. Mu ngaji aku bukan Tok Guru duk baik kasut tepi jalan begini. Nanti orang panggil apa pula menghina ke pakaian ulama, pakaian orang fuqaha. Kalau boleh buatlah dulu. Nak main ngaji pakai pakaian orang biasa-biasa. Bila dia buat tu kat Tok Guru dia tak suruh pakai, tak pakai. Maka tak pakai paksa dah. Siapa ke? Dia meninggal dunia. Maka antara lain kitab yang dia karang setelah mana dia cemerlang dalam ilmu tasawuf ialah Ihya Ulumiddin, dan yang terakhir sekali ialah Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin itu karangan yang terakhir Imam Ghazali sebelum Imam Ghazali wafat. Ada lagi karangan dia, ada lagi banyak lagi. Al-Munqidh minad Dhalal, Tahafutul Falasifah, Bidayatul Hidayah, Al-Maqsadul Asna, Raddu 'alal Batiniyah, Fadaihul Batiniyah. Banyaklah. Al-Iqtisa' fil I'tiqad, Mi'yarul Ilm, Mahaqqun Nazar, Qastasul Mustaqim, Iljamul Awam, Faisalut Tafriqah, Al-Arba'in fi Usuluddin, Mizanul Amal. Banyak karangan dia. Kalau kita nak boleh tengok kitab dia saja tu sorak. Tu pun ada lagi hak tidak tercetak. Nah, ni Imam Ghazali, bukan orang cala-cala. Boleh kau orang lah ni Ghazali gitu ke? Nah, oh, ya Allah ya Rabbi. Dia tak ada rasa hormat, ihtiram pada alim ulama. Nah, itu. Baik. Kemudiannya, itulah sedikit sebanyak tentang Imam Ghazali. Dan Imam Ghazali ni wafat, dia cerita sini, ila an tawaffahu Allah taala bi masqiti ra'sihi Madinati Tus. Dia diwafatkan di Madinati Tus. Bila yaumal itsnaini, pada hari Isnin, rabi'a asyara syahri Jumadil akhirah sanatan 505 Hijriyah. Itu pada hari Isnin 14 Jumadil akhir pada tahun 505 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa ardahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kita ambil sikit-sikit tentang kisah Imam Ghazali. InsyaAllah kalau tidak ada aral melintang panjang umur, pada bulan depan lah dah, kita akan start baca kitab Bidayatul Hidayah. Itu satu kitab yang membicarakan tentang adab-adab. Banyak sini adab masuk bila air, adab berwuduk, adab mandi janabah, adab tayamum, adab keluar masjid, masuk masjid. Kemudiannya itu kismul awal dia panggil fit ta'ati, pada menyatakan adab-adab ibadat-ibadat dalam ketaatan pada Allah Taala. Kemudian kismus tsani qaul fi ijtinabil ma'asi. Dia akan bahas tentang bagaimana kita nak menjauhi maksiat, terutama ma'asil qalbi, maksiat hati. Kerana maksiat hak zahir itu barangkali mudah sikit kita nak menjauhi. Kadang-kadangnya hak payah sekalinya kita nak menjauhi ialah maksiat hati kita itu. Kemudian kismus salih, bahagian yang ketiga dalam kitab ni ialah tentang perbahasan adab bersuhbah, adab kita berkawan dan bergaul dengan makhluk Allah Ta'ala serta dengan Khalik. Bagaimana akhlak kita, hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi kitab Bidayatul Hidayah ni kebanyakannya cerita tentang adab, akhlak yang diambil daripada hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira sangat baguslah kitab ni. Mudah-mudahan dapat manfaat, terutamanya bagi saya sendiri. Saya sendiri pun kalau tidak orang suruh baca, tak baca juga. Jadi ada orang suruh baca, boleh jugalah baca sambil-sambil kita muzakarah dan muhasabah. Kita muzakarah baca ramai-ramai, kalau salah boleh tegur. Kena kita muhasabah. Oh, hak ni saya tak buat, hak ni pun saya tak buat. Oh, banyak benda lagi saya tidak beramal. Mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang panggil tariqah amah, dia panggil tariqah yang secara umum.
Tutup guru dulu dia tidak gemar bagi orang ni nak masuk tarekat tu, tarekat ni gemar. Terutama untuk guru hamba sendiri, almarhum Sayyidi Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh rahimahullahu taala. Ya, kalau orang mari nak ambil tarekat dengan dia kata aku baca teh nak dengar. Bismillah. Bismillah tak siapa hati ke Tuhan. Bismillah aku mana dah tu. Dia suruh kemas syariat. Dia suruh beramal dengan sunnah-sunnah ni dulu. Ini orang panggil tariqah ammah. Lepas tu nak masuk tariqah khassah tu selekeh, dipersilakanlah. Tu. Jadi mudah-mudahan kita dapatlah bermuzakarah nanti insya-Allah, sama-sama kita istiqamah tiap-tiap 29 hari bulan insya-Allah. Jadi hamba rasa cukup setakat tu sebagai mukaddimah saja pada malam ni. Yang baik tu datang daripada Allah dan yang buruk daripada kelemahan diri sendiri. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, sebagai maklumat lah, terima kasih banyak-banyak. Surau An-Najahiyah ni pada bulan Ramadan itu pun surau kita ni mengizinkan untuk kita buat kutipan untuk pembinaan pondok. Jadi sebagai pengetahuan belaka lah, jumlah kutipan untuk pembinaan pondok kita menilai belanja 9.5 juta tu pada Ramadan itunya dapat 135,000. Jadi 100 tu daripada hak CJ tu lah. Dan 35,000 tu daripada tabung. Jadi tabung-tabung tu jangan nampak lekeh-lekeh juga. Hak 5 riyal, hak serial tu alhamdulillah. Jadi oleh karenanya tak siapa target lah. Nak cerita sininya tak siapa target. Kita punya fasa pertama itu kita targetnya nak buat masjid dengan asrama 2 tingkat tu lah. Jadi masjid dengan asrama 2 tingkat tu 1.5 juta lah. 1 juta masjid, asrama tu 500,000. Jadi oleh kerana tak siapa target, kita target 500,000, jadi tak siapa 135,000. Ala kulli hal pun kita akan buat juga, kita akan guna juga. Kalau demo duk wakaf tu alhamdulillah kita akan guna sebaik-baiknya. Cuma ubah sikit strategi Ubahnya ialah kita buat maktabah dulu. Maktabah tu dia bentuk macam surau. Ada ubah 3 gitu, dia bentuknya macam surau dah. Sebagai tempat pengajian sementara, sebab maktabah tu harga dia 300,000 lebih. Dengan quotation itulah lah ni tak tahu lagi. Lebih kurang ya, sikit-sikit yang naiknya 300,000 lebih. Jadi kita buat strategi lain pula, iaitu nak buat maktabah dulu. Kemudiannya oleh kerana asrama tu kita tak mampu lagi nak buat kerana tak ada gitu ya, kita buat pondok kayu dulu. Jadi pondok kayu tu memanglah dalam plan, master plan tu memang ada pondok kayu 9 buah. Kemudian asrama 2 tingkat, masjid, lepas tu maktabah. Jadi oleh kerana kita tak siapa target nak buat masjid dengan surau, sebab 1.5 juta ni kontraktor kata kena ada 500,000 baru sedap. 500,000 baru sedap nak gerak sambil-sambil tu tapu lah. Jadi oleh kerana tak siapa 500,000, 135,000 ya. Jadi kita tukar buat maktabah dulu. Kemudiannya kita nak buat pondok kayu dulu. Pondok kayu ni insya-Allah muat dalam 3 orang sebuah pondok. 9 buah tu walaupun tak cukup 9 buah, dalam 8 buah kau gitu boleh dah masuk pelajar. Jadi hak setakat ninya ada dah beberapa hamba Allah tu lah nak wakaf sebiji dia seorang. Ana sebuah pondok kayu tu dia seorang minta letak nama mak dia ke gapo tu tak ada masalah lah tu, sebagai kenang-kenangan lah.
Cumanya kita tak tahu quotation hak tepat lagi sekarang ni sebuah pondok tu berapa. Nah, 15,000 ke 20,000 ke kita tak apa sebab sekarang ni yo pening lalak lagi. Pekerja pun balik cuti Indonesia lah. Nah, duk tunggu demo balik juga dalam ni. Jadi sebab kita nak targetnya supaya pelajar kita boleh pindah dulu. Oleh kerana pelajar kita pun tak ramai mana dalam 25 orang itu je. Nah, kalau buat pondok kayu tu tak apa 9 buah pun insya-Allah lah boleh pindah dah. Sebab hak bangunan kita duduk sekarang ni terlalu uzur. Itulah. Terlalu uzur. Bahagian keselamatan ni agak kurang sikit. Kadang-kadang kita tok guru kita duk mengajar kau gapo meletup kipas tu api. Mampu kerah habis wiring. Hari tu wireman mari cek wiring lah atas. Ya salah paut dengan kayu ni beru. Hilang tu, tak ada gapo satu dah anak-anak. Dia mai royak gambar kata, bahaya ni ustaz kata. Oh, tak tahu bahaya tak bahaya nak buat mana tu. Nak kita tak boleh nak duduk mana lagi dah. Jadi harapannya mudah-mudahannya minta warwa lah. Nanti kita bagi tahu berapa quotation sebuah pondok kayu. Barangkalinya ada orang nak wakaf dia sebuah. Nah, kita tak tahu. Ataupun pakat dua orang untuk sebuah ke. Nah, jadi apabila begitu cepat sikit pelajar kita boleh pindah ke tanah tu. Maka sedang molek siap orang panggil maktabah tu boleh tepat ngaji sementara. Jadi itulah hak kita nak bagi tahu supaya pakat tahulah kutip pada bulan Ramadan itu jumlahnya berapa dan kita akan guna untuk apa untuk binaan di atas tanah wakaf tu. Jadi pintu berwakaf ni terbuka seluas-luas, sekekeng-kekengnya dak sini. Seluas-luasnya. Daripada 9.5 juta baru jatuh satu angka 9.4 juta. Nah, kalau 9.4 juta. Jadi minta doa-doa jugalah. Kemudiannya kemungkinanlah pada bulan-bulan yang ke depan tu minta-mintanya janganlah dah ni. Tapi hamba ni terpaksa kena keluar juga daripada tempat sendiri dah ni, maksudnya ceramah kena pergi ke negeri-negeri lain.